Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 10 4 absen 19. Di sini saya akan membacakan hikayat tentang pengembara yang lapar. Oke, lanjut saja. Tersebutlah kisah tiga orang sahabat, Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Apabila penat berjalan, mereka berhenti dan memasak makanan. Jika bertemu kampung, mereka akan singgah membeli makanan untuk dibuat bekal dalam perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan tebal. Di kawasan itu, mereka tidak bertemu dusun atau kampung. Mereka berhenti dan berehat di bawah sebatang pohon pokok ara yang rindang. Bekalan makanan pula telah habis. Ketiga-tiga sahabat ini merasa sangat lapar. Hai, kalau ada nasi sekawa, aku akan habiskan seseorang. Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia mengurut-urut perutnya yang lapar. Badannya disandarkan ke perdu pokok ara. Kalau lapar begini, ayam panggang 10 ekor pun aku sanggup menghabiskannya, kata Buyung pula. Janganlah kamu berdua tamak sangat dan bercakap besar pula. Aku pun juga lapar. Bagi aku kalau ada nasi sepiring pun sudah cukup. Awang bersuara. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata Awang. Dengan nasi sepiring, mana boleh kenyang. Perut kita tersangatlah lapar. Ejekan Kendi. Buyung mengangguk tanda bersetuju dengan pendapat Kendi. Perbualan mereka didengar oleh pokok ara. Pokok itu bersimpati apabila mendengar keluhan ketiga-tiga pengembara tersebut, lalu menggugurkan 3 helai daun. Buk! Kendi, Buyung, dan Awang terdengar bunyi seperti benda terjatuh. Mereka segera mencari benda tersebut di celah-celah semak. Masing-masing menuju ke arah yang berjalan. Ada nasi sekawa. Kendi menjerit kehairanan. Dia menghadap sekawa nasi masih yang beruap. Tanpa berpikir panjang, lalu dia menyuap nasi itu dengan lahapnya. Ayam panggang 10 ekor. Wah, sedapnya. Tiba-tiba Buyung pula melaung dari arah timur, serta merta meleleh air liurnya. Seleranya terbuka. Dengan pantas dia mengambil ayam yang paling besar lalu makan dengan gelajah. Melihat Kendi dan Buyung telah mendapat makanan, Awang semakin pantas meredah semak. Ketika Awang menyelak daun kelembak, dia ternampak sepiring nasi berlauk yang terhidang. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur karena mendapat rezeki dia makan dengan tenang. Selepas makan, Awang rasa segar. Dia berehat semula di bawah pokok ara sambil memperhatikan Kendi dan Buyung yang sedang meratah makanannya. Kendi sedawa. Perut amat kenyang. Nasi di dalam kau masih banyak. Dia tidak mampu menghabiskan nasi itu. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Tiba-tiba nasi dalam kawah itu bertanya kepada Kendi. Aku sudah kenyang, jawab Kendi. Bukankah kamu telah berjanji akan menghabiskan kami sekawah? Tanya nasi itu lagi. Tapi perutku sudah kenyang, jawab Kendi. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyerkup kepala Kendi. Nasi itu menggigit tubuh Kendi. Kendi menjerit minta tolong. Buyung juga kekenyangan. Dia cuma mendapat menghabiskan seekor ayam saja. 9 ekor ayam lagi terbiar di tempat pemanggang. Oleh karena terlalu banyak makan, tekaknya berasa loya. Melihat baki ayam-ayam panggang itu, dia berasa muak dan hendak muntah. Buyung segera mencapakan ayam-ayam itu ke dalam semak. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Tiba-tiba tanya ayam-ayam sepanggang itu. Aku sudah kenyang, kata Buyung. Makan seekor pun aku sudah muak, katanya lagi. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak di kawasan itu. Mereka meluruk ke arah Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan mengeletek tubuh Buyung. Buyung melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat gelagat rekan-rekannya. Kendi terpekik dan tertolong. Buyung pula melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Awang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya Kendi dan Buyung mati. Tinggallah seorang Awang sendiri.
Dia meneruskan semula perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil pinggan nasi yang telah bersih. Sebutir nasi pun tidak ada di piring itu. Piring ini akan mengingatkanku supaya jangan sombong dan tamak. Maka makan biarlah berpada-pada dan tidak mubazir, kata Awang lalu beredar meninggalkan tempat itu. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.